Warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dapat kita berkumpul lagi dan kita untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir. Dan kita itu sampai pada surah At-Taghabun dan bincangkan pada ayat yang ke-6, dari 1 sampai 5, lepas tu yang ke-6 hari itu kita ambil. Dan hari itu saya sebut berkenaan dengan tajuk bagaimana diberikan Musa AS kitab setelah dibinasakan surah-surah kaum-kaum sebelum baginda. Itu saya sebut, saya kata saya terlupa letak mana ayat. Saya cek lepas tu jumpa dalam surah Qasas ayat 43. Benda ayat berkenaan tak nyatakan walaqad ahlaknal qurunal ula walaqad ataina Musa kitab walaqad ataina Musa alkitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Dia maksud dia kenjak pasal kita terangkan tu bahawa ada jihad hanya bermula dengan Musa AS. Sebelum Musa AS zaman tidak ada. Tapi pasal Allah Taala suruh kita tengok perkara tersebut dan suruh kita iktibar supaya kita dapat perhatikan, kerana jangan kita nakkan kemusnahan yang sama macam terdahulu. Tak ada dah selepas daripada berlakunya apa berlaku pada mereka, dan lepas dapatnya Taurat diturunkan dan diisytiharkan atau difardukan jihad ke atas orang-orang beriman start zaman Musa. Saya ulang balik, start zaman Musa AS, maka tidak lagi dimusnahkan kaum-kaum dunia ini seperti kaum-kaum terdahulu. Pasal ayat kita bacakan tu, kita baca ayat 3. Okey. Dalam ayat 43 surah Al-Qasas, Allah nyatakan walaqad ataina Musal kitab. Maksudnya kami telah berikan Musa kitab mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula, sesudah mana kami musnahkan generasi-generasi yang awal. Yang semua tadi adalah basairul linnas, dan dia sebagai petunjuk ataupun pengajaran bagi manusia, dan kitab itu sendiri adalah sebagai wahudan wa rahmat, dan benda yang diberikan tadi adalah sebagai petunjuk rahmat la'allahum yatadhakkarun, moga-moga mereka akan beringat. Dan ayat ni para ulama menyatakan ada dalil bahawa selepas Musa AS diberikan Taurat, tidak lagi dimusnahkan bangsa-bangsa dunia secara total annihilation macam zaman Nabi Nuh AS, zaman Nabi Hud, Nabi Saleh. Kan pasal dalam ayat yang kita baca itu kita sebutkan bahawa Allah Taala suruh kita perhati dan juga renung. Yang Allah Taala nyatakan dalam ayat yang kita baca itu, Allah Taala sebut alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl, adakah telah datang pada kalian berita orang-orang yang kafir sebelum daripada ini. Fadhaku wabala amrihim, maka mereka rasai bencana urusan mereka sendiri. Walahum azabun alim. Ketika bincangkan tajuk ni, kita kata tak datangkah berita tadi, tapi benda ni macam saya kata dah tidak berulang macam dulu. Dan sekarang ni Allah tak ada fardukan ke atas kita jihad, maka jangan tunggu macam tunggulah doa supaya mereka musnah, nanti kita akan selamat. Sering manusia nakkan macam tu. Sebab kita separuh umat Islam ni tunggu Mahdi sampai baru nak buat kerja, baru nak berdakwah sekian. Sekarang tak payah dakwah, dia kata tunggu Mahdi sampai. Mahdi sampai nanti kita akan selamat. Dia tunggu macam tu, macam apa? Ialah satu utusan dari langit datang selamatkan dia. Macam kita kata benda tadi zaman dahulu diberikan, zaman sekarang ni Allah Ta'ala suruh kita jihad, tak ada dah. Jangan tunggu benda macam ni. Maka kita takkan dapat masuk Islam, umat Islam tadi dengan hanya kita buat solat hajat orang masuk Islam. Tak ada. Dia takkan jadi macam tu. Dia perlukan kepada effort kita, usaha kita. Pasal kita kata Musa AS adalah rasul yang pertama diperintahkan Allah Ta'ala untuk berjihad. Sebelum dia ada baginda tak ada jihad. Tak ada pertempuran dengan orang kafir dengan senjata dan sebagainya. Bahkan semua para anbiya sebelum tu semua diam. Orang marah senyum macam tu je. Tak ada bina negara dan sebagainya. Musa AS lahir. Musa diberikan Allah Ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan tersebut, dan bahkan daripada zaman dia lah, berdasarkan pada ayat surah Qasas tadi, lepas Musa datang tidak ada lagi kaum musnah. Jadi bila Allah Ta'ala sebut dalam ni, mereka rasa Allah Ta'ala suruh kita tengok, tapi kita jangan pula jangkakan macam tu. Dan kita terangkan juga hari itu bahawa
bila Allah nyatakan zalika bi annahu kana ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, itu adalah kerana telah kaum-kaum yang musnah tadi datang pada mereka rasul-rasul mereka dengan bukti-bukti. Faqalu, dan mereka berkata abasharan yahdunana, adakah manusia yang nak beri hidayah pada kami? Fakafaru wa tawallau, maka mereka kufur dan mereka berpaling. Musnah mereka, kita dapat berita saja, nampak tinggalan bangunan. Tapi untuk kita sekarang, yang kita nak ulang pula benda yang sama, macam harap Allah Ta'ala musnahkan mereka, macam tu juga. Tak edit dah. Pasal umat yang ada sekarang ni semua umat Muhammad. Yang kita sekarang ni, macam pasal Rasulullah SAW ni adalah diutuskan pada semua bangsa. Semua orang yang ada zaman sekarang ni, yang hidup, adalah umat Muhammad. Maksudnya umat yang Nabi diutus pada mereka adalah Muhammad SAW. Tak ada Nabi lain. Mana kita tak ada tunggukan macam umat Muhammad ni siapa? Orang Arab saja, atau orang Melayu saja, atau orang Asia saja. Eropah tak masuk. Tak boleh. Sebab tu kita bila Nabi kata la yasma'u bi ismi, tidak mendengar namaku, Yahudiyun, seorang Yahudi, wala Nasraniyun, dan tidak seorang Nasrani, summa lam yu'minu bi, kena tak beriman denganku, illa da'arakullahu nar, kena akan masukkan dia dalam neraka. Memang dia mesti dengar je nama, tak pernah dia terfikir, tak pernah sekian, neraka. Pasal semua umat ini. Jadi maksudnya untuk binasa semua umat Muhammad ni tak boleh. Tak boleh semua sekali. Kita untuk semua sekali musnah tidak akan jadi. Pasal Nabi-Nabi kita dahulu, ya, kaum dia saja, kampung ini habis, tu kampung sini habis. Atau macam kisah Sulaiman kisah Nuh alaihissalam, satu negeri, satu dunia habis. Dan itu ketika itu dia baru 10 generasi di antara dia dengan Adam. Sebab kenapa tak ada timbul tajuk masalah payah sangat untuk dimusnahkan semua sekali. Zaman sekarang ni kita ni ada celah pokok, ada celah bukit, ada. Dia tak sama. Kalau macam tsunami datang kan, bila melanda kan ada orang lari, dah sempat lari kata bukit dan sebagainya. So beza. Dengan sebab itu kita kata, dengan sebab itu apa yang disebut dalam Quran ni untuk pengiktibaran kita, bukannya kita menantikan benda yang sama. Wastaghnallah, dan kita terangkan itu Allah Ta'ala Maha Kaya. Maksudnya dia lepas musnahkan manusia tadi, tidaklah apa generasi itu ataupun kemajuan yang ada oleh generasi itu diperlukan oleh Allah Ta'ala. Pasal untuk meneruskan generasi berikutnya, Allah Ta'ala boleh munculkan yang baru, bahkan buat kerja lain yang baru, yang walaupun kadang-kadang tak dapat relate diri mereka dengan yang sebelum ni. So, kita dulu dengar cerita orang Mesir kan. Sekarang ni kita orang Melayu kita pun ada relate dengan masalah orang di Lembah Bujang, candi kan, Lembah Bujang, kita putus link. Tak tahu raja mana terlibat, tak tahu, habis putus. Bahkan dia orang lagi tua daripada zaman Nabi Isa AS. Zaman lagi tua dari Aristotle lagi. Perusahaan besi di situ. Mana orang-orang berkenaan? Tak langsung kita lihat. Tapi jangan harapkan benda tu untuk jadi sekali lagi. Dan takkan jadi macam tu dah. Sebab kenapa jangan tunggu nanti akan datang sekian, mati semua umat manusia, tak ada. Itu dekat akhirat, dekat kiamat nanti itu tajuk yang lain. Orang beriman dimatikan dahulu sebelum orang yang kafir yang akan mengalami kiamat itu sendiri. Faham Baik, hari ini kita sambung berikutnya. Ayat yang ke-7 sampai 10 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Baik. Yaqulu ta'ala mukhbira. Berfirman Allah Ta'ala memberitahu anil musyrikin, mengenai orang musyrik, wal kuffar wal mulhidin, orang kafir dan mulhid, yang orang yang ateis, tak percaya Tuhan. Baru ni ada orang tanya saya, dia kata berkenaan zindik. Saya kata terang berkali, al-hada yulhidu ni menentang, dia tak nak percaya Tuhan. Tapi zindik ni lebih umum sebenarnya. Walaupun sebenarnya perkataan zindik ni sebenarnya Nabi sendiri tak pernah guna.
Tapi para ulama gunakan sebab nak menggantikan bagi lafaz munafik atau kafir. Pasal nak lafazkan pada orang tu, hey kafir, tak boleh. Orang ini, pasal dia tak boleh, pasal kadang-kadang ada orang tu, dia buat perbuatan orang kafir. Serius perbuatan orang kafir. Mana sembah kubur ke, guling-guling ke, wahai Tuhan, tolong selamatlah kami. Kan dia minta dalam kubur tadi. Kan perbuatan meminta pada kubur tadi kan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan seperbuatan menyapu-nyapu pada kubur tu ada perbuatan Nasrani. Memang macam orang pergi ke Vatican, macam Vatican tu sendiri, dia adalah dibina di atas kubur. Kubur saint atau wali-wali orang Kristian. Pergi sini kubur, pergi sini kubur. Tak jadi pergi tengok ni, tengok rencana tentang tajuk ni. Kubur. Semua kubur. Jadi memang mereka biasakan. Jadi orang Islam boleh terlibat macam tu juga. Menyentuh batu nisan dan sebagainya. Dan Imam Nawawi terang menyatakan ia ada perbuatan Nasara. Perbuatan Nasrani. Lagi kita kata teruslah macam siapa terlibat Nasrani terus kan. Tapi jadi kita kata para ulama kata ada orang buat perangai-perangai yang kafir atau perangai-perangai orang musyrik. Kita nak kata dia hey musyrik, hey kafir, tak boleh. Betul dia gunakan istilah apa? Zindik atau munafik. Orang tu perangai munafik. Serius confirm macam munafik. Tapi nak lafazkan apa nama munafik? Tak boleh, pasal munafik ni kita mengisytiharkan dia kafir. Tu say kan orang tu kafir macam Omar kan sendiri marah bila nampak orang tu menentang Rasulullah SAW. Depan Rasulullah dia kata, "Ya Rasulullah, da'li, biarkan aku pancung kepala munafik ni." Dia terus understand bahawa orang tu bertentangan. Nabi suruh A, dia buat B. Omar tarik pedang dah. Tapi Nabi tahan. Nabi kata, "Kau mana tahu kau Allah Taala kata macam ni? Kau Allah Taala dah ampunkan." Nabi sekat Omar. Walaupun kita kata kalau konsep dia memang kita kata ketika tu nyata dah tanda-tanda. Pasal mungkin ada alasan macam Hatib bin Abi Balta'ah. Sampai dah belum kisah tu? Sampai dah hari tu. Kisah seorang mutahanah hari tu. Ayat pertama seorang mutahanah. Siapa ponteng siapa ada. Tengok data tu, tengok di YouTube balik. Pasal dalam kisah tersebut kita bincangkan Hatib bin Abi Balta'ah. Dia ni seorang kutabul wahyi, penulis wahyu. Takkan Rasulullah SAW lantik orang yang tak amanah untuk tulis wahyu. Dia penulis wahyu. Kemudian dia ni di antara orang yang ahli Badar. Dia tulis surat pada orang dekat Mekah bagi tahu Nabi akan serang. Perbuatan dia tadi bukan penukaran apa-apa. Pasal bahkan bila Nabi tanya, "Wahai Hatib, apa ini?" Nabi tanya dengan dia. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak pernah ragu-ragu." Dia kata Islam akan menang sebagainya. Malah aku tulis ni aku anggap tak insignifikan pun. Cuma bimbang keluarga aku dekat sana. Keluarga aku sana takut tak ada siapa jaga. Jadi aku harap surat aku tadi menjadi penyebab kepada orang-orang musyrikin nanti akan jaga keluarga aku. Sana orang lain-lain ni nak serang Mekah, tak apalah, dia punya ni anak beranak dia di sana, ni ada anak di sana. Aku punya anak beranak tak ada pasal aku bukan orang Mekah. Dia fikir macam tu. So ketika tu Umar dah tarik pedang dah. Umar tarik dah. Kerak kata, "Wahai Rasulullah, biar aku pancung kepala munafik ni." Lepas tu Nabi SAW kata pada Umar, "Wahai Umar, mana kau tahu? Barangkali Allah Ta'ala telah intai jenguk pada orang-orang yang masuk perang Badar. Dan Allah Ta'ala kata pada mereka, buatlah apa kalian nak, aku telah ampunkan kalian. Do anything. Tapi lah tengok perangai ahli Badar tak macam tu pula. Tak ada orang macam, kami dah Nabi bagi macam-macam. Tu ambil arak kami buat apa saja Allah Ta'ala ampunkan. Tak, mana ada macam tu. Tapi dia jelas tu sebab Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Hasyr ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu dia mula dengan ayat pertama surah Al-Hasyr Al-Mumtahanah. Allah Ta'ala nyatakan, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, yang kamu ambil musuh aku dan musuh kalian sebagai pelindung-pelindung. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu lempar kepada mereka dengan kasih sayang. Waqad kafaru, mereka dah kufur. Betul-betul maksud dia Allah Ta'ala sekat kat situ. Jadi kisah tadi macam kata-kata Umar Rasulullah SAW macam tu je, tapi Rasulullah sekat. Dan dengan sebab itu kita kata Umar sendiri tak tahu siapa munafik, dan Hudzaifah tak namakan mereka. Macam Hudzaifah adalah pemegang amanah untuk rahsia Rasulullah SAW siapa orang munafik. Hudzaifah tak cerita siapa-siapa. Cuma Umar tengok kalau Hudzaifah semayang kan jenazah tadi, maka dia semayangkan. Macam tu sekali cara dia ni. Maksud dia tidak disuarakan nama walaupun dia tahu. Jadi bila sampai dah lepas zaman para sahabat, zaman para tabi'in, diorang nak namakan orang yang buat perangai tak senonoh. Maksud dia macam mempermainkan ayat Quran ke, tak percaya Quran ke, kata sekian, dan dia ingin takwilan yang batil. Takwilan yang batil yang tak pernah datang daripada para sahabat atau para tabi'in tentang penjelasan macam tu. Maka orang-orang ni biasa digelar sebagai zindik. Macam begitu ya, orang yang suka mengambil perkara-perkara pelik dalam mazhab. Fatwa para ulama dia ambil benda-benda pelik-pelik. Contoh macam ada ulama kata boleh sentuh perempuan lelaki. Padahal dalam fatwa tersebut untuk perempuan tua je.
Bukan perempuan muda. Perempuan muda kan, kata pegang pipi pun tak apa, pegang pipi sikit, tak ada. Nabi SAW yang hati bersih, elak. Awak yang manusia hati kotor, korin hidup, masih kafir lagi, boleh pegang tangan perempuan yang bukan mahram. Tak pelik ke? Tak apa pegang kalau aman fitnah. Fitnah apa yang tak lebih besar daripada anda adalah orang yang bukan Nabi. Nabi tak pegang, awak pegang. Pelik. Pasal Nabi ni hati paling bersih. Paling bersih, dikeluarkan, dibedah oleh Jibril berkali-kali. Buang kotoran, first thing kecil, buang kotoran. Ini habuan syaitan daripada engkau, dia buang. Tutup balik. Dan nak Isra' Mi'raj, buang lagi. Berkali-kali dibuang. Dibersihkan jantung Nabi SAW. Kalau orang nak ikut literal kan, pergi daftar kat IJN. Saya nak je bagi. Kan, ambil percentage daripada IJN, so belah jantung untuk basuh dengan Zam-Zam. Serius. Ni kan bohong-bohong ni. Nabi belah fizikal, bukannya belah batin. Physically, pasal Anas bin Malik kata aku nampak kesan. Kesan belahan tu, parut tu ada pada dada Nabi SAW. Mana jarak tu, bila belah, nampak kesan dia. Tu itu saya kata, hebatnya. Kan, Jibril AS bedah ada bekas, Ustaz bedah tak ada bekas. Tak video je, dapat balik. Tak Anas tu. Hebat dia Jibril lagi. Pelik ni. Kan, benda terbaik untuk kekasih Allah berbekas. Tiba-tiba ustaz yang tak tahu datang mana, tiba-tiba kan ngaji 4 tahun ke kena 3 tahun, tak tahu lari balik mengaji tak habis, tiba-tiba boleh belah orang. Ada sebab tu bahasa Arab pun tak erti. Belah orang dia tengok tanpa bekas, tanpa sekian. tanpa apa, padahal kena sihir, teruk tu budak ni. Ngarut kan, bahaya. Yang sebab itu kita kata memang kita kata benda macam ni, kita kata macam apa, golong lafaz musyrik itu kita fahamlah. Kan? Tapi nak nafas kepada orang mengaku Muslim, mengaku Islam, tapi buat benda yang atau menyebarkan fahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam, mungkin dipanggil sebagai zindik. Kan, ambil kutip-kutip fatwa-fatwa pelik-pelik, sebarkan. Gunakan, boleh ini. Kalau boleh sekian. Kalau ini boleh. Ada ulama kata boleh. Semua ulama kata boleh. Kalau ulama kata boleh, jangan buat pasal kan. Nanti keluar fatwa pelik-pelik ni. Saya sajalah saya tolak kan, macam kes. Dia kata Umar sendiri mengeluarkan fatwa kalau sekiranya seorang tu tak ada air, dia junub, maka tak boleh tayamum, tunggu sampai air ada. Fatwa Umar. Betul tak pakai? Masalah dia tak semayang. Air tak ada, saya selagi tak ada air, saya tak ada tayamum dan semayang. Tak, mana boleh macam tu. Pasal apa yang Umar pegang tu fatwa dia, seriously. Ijtihad dia. Tapi tak boleh kita apply kepada semua orang. Macam Imam Bukhari sendiri, rahimahullah, dia pernah keluarkan fatwa berkenaan dengan orang yang menyusu daripada kambing yang sama menjadi adik-beradik susuan, tahu? Dan bahkan dia dihalau daripada Bukhara dengan sebab fatwa tersebut. Tapi nak pakai. Awak beli susu Fenleaf mana? Saya dah tin sekian. Lembu sama tu. Kau dengan dia tak boleh kahwin. Sebab apa? Adik-beradik susu. Sebab apa? Susu yang sama. Macam tu. Kan dia mengarut kan, dunia ni. Pertama Nabi dahulu pun memang kita kata para sahabat kan, ni orang ni minum susu sekian, besok ni minum juga, itu minum juga. Takkan kita kata jadi adik susuan. Anyway, fatwa kita kata hormat Imam Bukhari sebagai muhaddis. Tapi bila fatwa tentang perkara tersebut kita tak terimalah. Tapi itulah kata nak cari benda pelik. Dan di akhir para ulama kata orang yang suka cari benda pelik ni zindik. Dia bukan nak beramal dengan Islam dan pemain-mainkan Islam. So jangan sebab itu lafaz macam mulhid ni lebih kepada macam etis, menentang agama, menentang Tuhan. Okey. Jadi dia kata Allah Taala ceritakan berkenaan sifat-sifat golongan ni. Okey. Annahum yaz'umuna annahum la yub'atsun. Melepas Allah ceritakan berkenaan dengan tajuk Allah Taala tak memerlukan manusia ni, maka Allah Taala sebut pula berkenaan dengan bahawa kalangan orang kafir, musyrik dan juga mulhid ni, annahum, bahawa mereka ni yaz'umuna, mereka menyangka annahum la yub'atsun, mereka tak akan dibangkitkan. Allah kata kul bala. Pasal dia kata wa za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, menyangka orang-orang kafir bahawa mereka takkan dibangkitkan semula. Ba'asa ya ba'su, bu'isa yub'atsu bidak majhul. Untuk tak ada sebut pelaku perbuatannya masa dia membangkitkan kita Allah. Tapi bu'isa yub'atsuna, mereka dibangkitkan, bahawa mereka takkan dibangkitkan. La yub'atsu. Maka Allah kata kul, katakan Muhammad pada mereka, bala wa rabbi, bahkan ya demi Tuhanku, la tub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Thumma la tunabba'unna bima amiltum, kamu akan dikhabarkan dengan apa yang kalian telah buat. Ai la tukhbarunna bi jami'i amalikum,
akan dikhabarkan kepada kalian dengan segala amalan-amalan kalian. Jali liha wa hakiriha, yang agungnya dan juga yang hinanya. Saghiriha wa kabiriha, kecil dan juga besarnya. Tak ada apa yang tertinggal. Macam kita baca dalam surah apa, Al-Zalzalah kan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dia akan nampak nanti di sana amalan dia walau sekecil mana. Maka macam apa kita kata, bila mati manusia tadi, dia akan mula menyesal. Sebelum masuk syurga semua orang akan menyesal. Kenapa aku tak tambah lagi, kenapa aku tak buat lagi? Pasal di sana akan dilihat semua sekali kebenaran, segala yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dan dikhabarkan oleh Al-Quran Karim tentang apa kita akan hadapi selepas kematian. Dan sebab itu amalan-amalan yang kecil atau besar semua sekali, pembohongan apa white lie, bohong sunat, nampak, yang semua akan nampak. Tak ada benda tak nampak. Itu Nabi kata bukan, tengok uslub Al-Quran, bukan ajar orang-orang kafir tadi, bukan sekat kamu akan dibangkitkan, tak, ada lagi besar, kamu akan apa, diberitahu tentang amalan yang kalian telah buat. Ini lagi berat sebenarnya. Bangkit semula saya tak habis lagi. Sekat dibangkitkan tak ada masalah kan. Kita pasal bahkan jasad di akhirat nanti bukan jasad yang boleh mati. Dibangkitkan semula tak ada masalah. Dihisap tu masalah. Dihisap itulah yang menjadi masalah. Sebab bagi orang-orang kafir, mereka tak nak terima idea berkenaan dengan tajuk kebangkitan semula pun sebab itu. Sebab mereka tak nak dihisap tentang amalan yang mereka buat. Sebab start daripada itu saja kita akan dihisap. So kita terpaksa kawal mata, kawal lidah, kawal tangan, kawal telinga, kawal semua kita akan kawal. Dekat sini kita akan macam kontradik dengan keadaan kita ni lahir bebas. Kita lahir merdeka. Kenapa kena sekat kita? Jadi masalah itulah. Bagi orang yang tak nak percaya Tuhan, dia akan terbatalkan kebangkitan semula. Yang sampai ada pasal cyrogenik kan, simpan mayat lama-lama untuk hidupkan semula, pelik itulah syarikat. Tak ada, tak bangkit dah. Kan? Bahkan syarikat tu bankrupt, ada syarikat baru take over pula. Tahu kan cerita kat US buat sini-sini. Memang diorang ada perkhidmatan. Simpan jasad, kod-kod advance sangat, sains, lalu boleh dihidupkan balik. Buatlah kerja tunggu kan. Orang kaya lah, orang kaya. Miskin tak ada saya, orang kaya. Yang dia rasa nak hidup balik. Tak, akan bangkit semula tapi bukan dengan jasad yang sama. Akan diberikan kepada kita jasad yang lain. Bukan dari situlah akan timbulnya masalah yang paling besar, bukan masalah jasad kita, hisap itu. Sebab orang-orang musyrikin dahulu kan, memang mereka tak nak. Kan? Tak nak, mereka tak nak terima benda tersebut. Bahkan kita lihat dalam akhir surah Yasin kan, kisah yang pernah kita terangkan dan sebut bahawa orang kafir dulu dia menyatakan bila dia kata apa, dia kata Allah tanyakan awalam yaral insan, adakah tidak melihat manusia, anna khalaqnah min nutfatin, bahawa kami telah ciptakan mereka ni daripada nutfah, menciptakan dia daripada nutfah, daripada air, titisan air. Fa idza tidu dah besar, jadi manusia besar, khasimun bi, menentang dengan nyata. Wa daraba lana, dan dia buat untuk kami masalan, perumpamaan. Wa nasiya khalqah, tapi dia lupa kejadian dia. Dia kata qala man yuhyil izam, kata siapa yang akan hidupkan tulang ni balik. Wa hiya ramim, sedangkan dia telah hancur berkecai. Allah kata kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad akan menghidupkan tulang tersebut siapa yang menjadikan tulang tersebut waktu mula-mula dahulu. Maksud dia pasal diorang ini bahkan diorang buat dalam kisah apa, kita lihat dalam asbabun nuzul ayat tersebut, memang diorang angkat pergi masuk pergi korek kubur, ambil tulang depan Nabi, ramas tulang hujung yang Nabi kata bila nak ajil zana, yang kita coccyx pada badan seorang tu kan, diorang ambil benda tu, diorang hancurkan depan Nabi. Tulang tu punya lama sampai reput, pegang je berderai. Cerita man yuhyil izam wa hiya ramim, siapa nak hidupkan tulang setelah dia hancur berkecai. Maksudnya dia orang cuba nak argue dengan Rasulullah SAW. Sebenarnya kita kata masalah kebangkitan semula tu tak besar sebesar sebenarnya apa, masalah hisap. Yang orang tak nak sangat. Sebab yang menentang ni adalah orang yang apa tahu? Yang menentang biasanya malak, golongan pembesar, golongan yang ni, yang miskin, yang sekian, happy kalau ada kebangkitan semula. Pasal apa? Dia banyak tindas. Yang banyak nindas orang ni masalah, dia kata, aku buat sekian, aku buat sekian. Dia akan mula masalah. Bagi orang yang ditindas, sebut berkenaan dengan masalah akan diberikan pemanggilan semula, akan dihisap amal, dia happy. Dia jadi macam lapang dada kan. Apa lapang dada. Bukanlah maksud dia orang tindas pijak kepala lepas kan. Tak, Islam tak ajar macam tu. Maksud dia apa yang dah lepas, yang dah lalu. Yang betul lalu kita dizalimi, dirampas sekian, macam-macam benda berlaku kan. Kita dalam kehidupan kita, penipuan berlaku kat atas kita. Kan sampai peringkat dia tak dapat balik. Macam kadang-kadang benda tu berlaku. Jadi
bagi orang yang ditindas, dia akan merasa tenang. Bagi orang yang menindas, dia akan rasa masalah. Dan itu sebab kenapa pembesar-pembesar Quraisy yang biasa yang apa dorang tak suka benda ni, sebab dorang banyak benda. Bahkan macam dulu Halful Fudul dibuat. Sebab ada pembesar Quraisy yang dia zalimi orang tu menjerit, minta tolong dan sebagainya, sampai ke orang berkumpul ramai, buat perjanjian akan menyelamatkan dan membantu siapa saja dizalimi di Mekah. Halful Fudul. Yang Nabi kata, kalau aku diajak ketika dalam Islam, aku akan sahut. Yang ini kita yang berlaku jadi maksud dia, mereka sendiri kita kata bukan masalah kebangkitan itu. Masalah apa? Hisab. Yang itu berat. Itu paling berat. Tu bila Nabi kata, Allah Ta'ala suruh Nabi kata, qul bala wa rabbi la tub'atsunna, tapi tambahan dia, thumma tanabba'unna bima amiltum. Dia akan diberitahukan amalan-amalan kamu. Itu yang masalah paling besar. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu ke atas Allah Ta'ala adalah mudah. Ai ba'tsukum, membangkitkan kalian, wa mujazatukum, dan juga apa? Balasan kepada kalian. Balasan kepada kalian. Wa hadhil ayah, dan ayat ini, hadhil ayah ats-tsalitsatu, adalah yang ketiga. Amarallahu rasulahu ay yuqsima bi rabbih azza wa jalla, yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya kata wa rabbi, kul bala wa rabbi, kul wa rabbi. Mana yang Nabi suruh, Allah Ta'ala kata, hey Muhammad, cakap pada mereka, demi Tuhanku. Demi Tuhanku, sampaikan apa yang sepatut kamu sampaikan. Mana suruh bersumpah dahulu. Ini ayat yang ketiga. Ibnu Katsir kata, ini ayat ketiga yang dikatakan ada yang Allah Ta'ala suruh Nabi SAW supaya bersumpah dengan Tuhannya. Itu dengan Allah Ta'ala. Sebelum bercakap apa kamu nak cakap, sumpah dengan nama aku. Sumpah tentang aku, dan baru kau cakap apa yang kau nak sampaikan. Wa ala dan dia menunjukkan kepada ala wuqu'il ma'ad wa wujudi, yang menunjukkan kepada akan berlakunya pengembalian semula dan pengujudannya, wujudnya ke apa hari kebangkitan semula itu akan berlaku. Pasti ia akan berlaku, tak boleh kita lari. Fal ula, yang pertama ikut susunan Quran fi surati Yunus, dan surah Yunus. Allah nyatakan surah Yunus ayat 53, wa yastambi'unaka ahaqqun hu, dan mereka minta pemberitahuan, minta khabar pada engkau, ahaqqun hu, adakah benar ia? Mana kebangkitan semula benar ke? Qul, katakan Muhammad, wa rabbi, ya, wa rabbi, demi Tuhanku, innahu lahaq, sesungguhnya ia adalah benar-benar kebenaran, benar-benar hak yang pasti berlaku. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidaklah orang yang boleh melemahkan atau menyekat benda tersebut. Cuba lari ke, elakkan untuk lari berlakunya kebangkitan semula, pastikan mati terus. Tak ada dah boleh bangkit semula, tak boleh. Pasal kebangkitan semula itu pasti berlaku, mesti berlaku, akan berlaku, dan kalian tak boleh menyekat dia. Tak boleh kita kata macam kita nak hilangkan. Macam mana kita nak hilangkan? Sebenarnya Allah Ta'ala nyatakan hujung jari kita pun dia akan bangkitkan, dia akan betulkan balik sampai hujung jari. Kalau dekat akhirat nanti ada JPN punya mesin, kita diganti jasad baru, scanner tu kalau kita letak, muka kita juga keluar. Allah Ta'ala nyatakan apa dan surah Allah Ta'ala nyatakan ayah sabul insan allan najma'a izamah. Adakah menyangka manusia? Dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-3, 4. Allah nyatakan ayah sabul insan allan najma'a izamah. Adakah menyangka manusia bahawa kami takkan boleh menghimpunkan tulang dia? Kan berkecai, hancur dah, nak kumpul tulang macam mana? Allah kata bala qadirin, bahkan Allah Ta'ala maha berkuasa, wala qadirin, bahkan berkuasa ni an nusawwiya banana, untuk menyamakan semula apa? Hujung jari dia. Ini kita kata sebenarnya ijaz, mukjizatan Al-Quran. Para ulama isyaratkan kerana apa? Sebenarnya penggunaan cap jari sebagai tempat reference untuk kenal orang dimulakan oleh Scotland Yard. Zaman dulu memanglah ada zaman zaman dulu bukakan jari, letakkan sekian kan. Itu darah aja, kadang macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi hujung jari itu sendiri dijadikan sebagai penanda untuk pengenalan, bermula dengan Scotland Yard. Zaman dahulu orang tengok ikut hidung, mulut macam mana sebagainya. Tapi bila berlaku masalah, ada orang ditemui, seorang kulit hitam, seorang kulit putih, mempunyai bentuk rupa yang sama di US dahulu. Jadi tak tahu macam nak buat dah, pasal rupa serupa. Macam kalau isi cuma color lain je. Color je lain.
Tapi dari segi fissure hidung, mulut dan sebagainya, bahkan dalam keadaan gelap, mana-mana boleh menjadi penjenayah tersebut. Saya dia tak tahu nak buat apa. Dan akhirnya gunakan. Tapi ni kita kata hanya diketahui lewat. Scotland Yard bukannya wujud zaman Nabi. Tahu tak? Mana bahkan kerajaan Britain pun tak wujud zaman Nabi. Jadi ujung jari ni Allah tak isyaratkan benda lain. Tulang kita faham. Tapi dia orang kata tulang dah punya masuk, takkan nak tulang patah nak sandung balik pun bengkok-bengkok kan. Kan orang accident tulang kepatah nak recovering balik. Terus jadi. Tak kan? Lama nak kena ni balik kan. Cara duduk tak boleh lah, duduk sini sakit lah, duduk sini sakit lah. Bahkan sebelum accident tak tempang, lepas accident tempang. Kan? Muka handsome tapi tempang. Itu kan. Maksud dia benda-benda macam ni kita kata menunjukkan bahawa tulang tu dah patah. Sikit dah bercerai, tak jadilah. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala tak isyaratkan itu. Orang nampak itu yang besar kan. Allah Ta'ala isyaratkan pada hujung jari ni. Hujung jari tu Allah Ta'ala isyaratkan. Banana ni, hujung-hujung jari mereka. Kenapa? Sebab benda tu lebih identiti untuk seseorang tu. Bagi identiti zahir, itulah identiti anda. Bayangkan kalau ini pun sama, macam mana yang lain? Macam ni kan, corak jari ni sama. Maksud dia kalau duduk sini, bawa akhirat pun sama juga. Macam mana yang lain? Samalah. Pasal semua blueprint kejadian manusia tadi pada Allah Ta'ala. So kita nak jadi macam mana kan, kromosom kita dan juga DNA kita, genetik kita punya aturan kan. Semua di sisi Allah Ta'ala. Ilmu yang kita tersimpan tak ada siapa yang boleh masuk campur kat situ. Bahkan tak ada siapa boleh ubah pun. Theoretically betul. Dia kata belajar genetik engineering. Saya dengar ada cerita seorang tu belajar engineering. Dia kata dengan bapak dia, Daddy nak I mata apa, biru ke kelabu ke hijau je. Dia ikut daripada teori memanglah. Ikut praktikal kau cocok kat mana nak betulkan warna color tu. Kan dia ada sequence kan. Sequence dia kata konon kalau kita alih sini mata hijau, alih sini mata biru. Theoretically, the problem ni sekarang ni benda tu adalah pergerakan asal. Yang aturan Allah Ta'ala yang kita kata macam daun pokok kan dia keluar macam tu. Mana keluar daun kelapa tak ada keluar daun mangga. Kalau tak boleh buat macam kita tu. Kalau daun mangga kod dia 35, yang ini 34. Kita kurangkan satu jadi daun, takkan jadi. Alang mangga yang sama pun tak boleh kita nak alihkan. Macam dulu ada orang jahat tau. Dia buat apa, jual pokok, dia tipu. Tahu pokok terap? Pokok terap tahu? Orang sini tak kenal pokok. Pokok sukun tahu? Okey, pokok sukun pandai. Okay. Pokok terap, pokok sukun lebih kurang rupa dia, daun dia. Hampir identical. So, jadi ada orang dia nak jual pokok kan, pokok sukun ni jenis besar kan. Jadi memang mahal sikit dan sebagainya, jaga susah. So dia tahu tak, dia buat tut dengan terap. Dia buat tanam tunas dengan pokok terap. Nak jadi cerita dia, duk arwah bapak saya lah. Dia beli pokok tu, tanam. Lepas tu dia BKL potong. BKL suka potong pokok, kerja dia tak kerja lain kan. Kawasan tu, tak boleh potong. Kerja dia tak ada kerja lain, potong pokok. Lepas tu bar tak apa. Bar tak kisah, tak ada masalah. Tak merosakkan apa hal ehwal. Pokok tu mengganggu, akan menjadikan orang buta. Yang ini tak apa. Kan? Yelah, dia tak kacau. Pokok tu kan nampak tu orang Allah sakit mata, buta. Jadi potong. Ini bar tak apa. Ini PKL marah lepas dengan aku. Okey. Faham? Jadi dia potong, lepas potong kan. Tumbuh balik, bukan tumbuh tu sukun. Pokok terap. Pokok terap. Mana dia half separuh tu adalah sukun, pasal dia boleh dia kan tanam tunas kan. Dia naik, tu potonglah. Mana yang bawah tadi tak keluar dah, yang batang kat atas yang akan naik. Half lagi pokok terap. Keluar pokok terap, abang balik. Beli pokok baru kan. Beli pokok baru tanam. Kalau saya tu tukang tanam. Tanam sekarang ada lagi pokok tu. Kita dah pindah pun, pokok tu sukun memang banyak dia keluar. Mana dapat saham juga lah kot. Kot ada kata bapak saya punya, bukan saya punya. Cerita dia macam tu, macam tak bukan boleh tukar. Half partial boleh tukar, tapi takkan boleh tukar keseluruhan. Ganti organ macam tu juga, takkan boleh tukar. Semua sekali ni kita kata takkan boleh tukar. Pasal memang ada identiti. Setiap orang ada identiti masing-masing. Macam Ailio saya, Ailio abang, Ailio sekian, tak akan sama. Kita ludah sini tengok panggil lab. Ailio tu kan campur-campur pun dia kata ada 3 Ailio kat sini. Saya ingat dulu ada apa kes benda dah pembunuhan. Dia kata boleh sebut air mani ada 3 jenis. Ila syarikalah. Boleh bilang lah air mani sekian, air mani sekian. Macam tu punya beza dia. Walau dia bercampur sekalipun, sama macam tu sekali. Tu yang kita kata benda-benda macam ni, kita kata adalah benda di antara perkara-perkara yang Allah Ta'ala jadikan khas untuk kita tunjuk kuasa dia. Dia tunjuk kepada kita setiap orang ni adalah unik. Tapi masalah kita wujud pun masalah juga. Dia baca ini tengok semua unik. So semua dengan Tuhan masing-masing. Lagi masalah. Dia kata, engkau dengan Tuhan kau, aku dengan Tuhan aku, dia dengan Tuhan dia. Tu laisa kami syirik dia kata. La ilaha illallah syarikalah. Ni ada seumpama kan, dua mata, hidung, telinga. Ini yang serupa.
Bukan masalah identiti serupa betul-betul. Bukan sama 3 inci tinggi badan, kuku panjang mana, bukan. Seumpama macam tu masa kata perumpamaan. Burung seumpama apa kalau yang terbang. Seumpama apa? Kan ada burung. Kan ada umpama dia. Yang ini macam sekian. Kapal selam macam apa? Sekian paus. Kan dia ada umpamanya. Allah Ta'ala tak ada contoh boleh nak diandaikan pun. Bukannya anda kata kerana tengok semua manusia unik, maka semua orang Tuhan masing-masing. Laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Gila tu lah diorang ni. Tapi ini masalah kumpulan pelik yang sesat ni, dia gunakan konteks ni. Jadi memang manusia ni ujung jari ni akan dibangkitkan semula. Jadi Allah Ta'ala kata dia mudah, amat mudah. Jadi manusia ni kadang kamu takkan boleh sekat. Mana katakanlah kita binasakan jasad kita, kan, mana bakar pun. Bakar dah. Takkan boleh bangkit semula. Habis dah. Hancur zanak pun hancur. Macam orang musyrikin buat macam depan Nabi kan. Siapa nak bangkitkan? Man yuhil inzam mahyaramim. Macam dibakar. Letak nuklear atau tanam dalam besi. Mana larutkan habukan besi, masukkan dalam besi. Macam mana nak bangkit semula? Allah Ta'ala kata, wa ma antum bimu'jizin. Kalian tak boleh sekat. Kalian tak mampu, tak boleh kalian untuk apa? Menyekatnya. Kamu takkan boleh berkuasa untuk melemahkan perkara tersebut. Wasaniyah tu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, fi surati Saba. Dan surah Saba, ayat yang ketiga. Allah Ta'ala nyatakan, wa qala alladhina kafaru. Dan berkatalah orang yang kafir, la ta'tinas sa'ah. Takkan datang kepada kami, tidak akan datang kepada kami as-sa'ah, the hour. Nak kiamat lah. Takkan datang kiamat. Mana ada kiamat? Memandai dia kata. Allah kata kepada Nabi, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Katakan Muhammad, bala, bahkan ia, wa rabbi, demi Tuhanku, la ta'tiyannakum, pasti ia datang kepada kalian. Takkan siapa boleh kata tidak. Starting point kalau kita nak orang tu kata kiamat itu takkan ada, stop mati dulu. Hentikan kematian anda dan kita bincang. Siapa tak boleh berhenti kematian, tak usah bincang. Pasal kematian itu adalah langkah pertama untuk kebangkitan. Dan maka Allah Ta'ala terangkan stages kejadian manusia dan terangkan dengan kebangkitan semula. Dia beriringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 kan. Allah Ta'ala nyatakan terangkan kejadian manusia stages by stages. Lepas Allah terangkan tentang stages kejadian manusia tadi, yang kita buat dalam ilmu embryologi atau ilmu janin, ilmu ijazul ilmi, memang boleh tunjuk sebiji-sebiji, satu persatu, stage by stage. Mana benda tu nampak sekarang. Allah kata lepas tunjuk ke benda tu, lepas tunjuk ke kejadian manusia, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kalian sesudah itu, sesudah stages yang kalian lalu tu, kalian pasti akan mati. Summa innakum, kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tub'atsun, kalian akan dibangkitkan. Sengaja Allah Ta'ala pindahkan, tunjuk ini, tunjuk sini, tunjuk akan bangkit semula. Seorang tu tengok, dia akan nampak ini dah lepas, ini akan jadi ini pasti berlaku. Stages tadi, kalau ini betul, ini pun betul. Pasal yang orang tu nampak satu je, ni yang nampak zahir, mati. Tapi sebelum kematian, dapat dibuktikan ini. Itu asal kejadian kita. Kemudian ini, confirm kita akan mati. Ni, kamu akan dibangkitkan semula. Ini paling besar. Bahkan antara mesej terbesar Al-Quran adalah tajuk ini. Kebangkitan semula. Yang kita kata, ilmu tentang perkara ini, membawa ketakwaan yang amat sangat. Sampai kan ada di kalangan di kalangan para tabi'in menangis menjijih mata sebab ini. Uthman bin Affan mengalir air mata sebab ini. Tengok kubur sebab ini, sebab kebangkitan semula. Kalau dia bukan kerana kebangkitan semula, tak ada masalah. Buatlah apa nak buat. Cekik orang ni, langgar orang ni, siapa nak hukum kita? Tapi masalah Allah Ta'ala jadikan satu hari untuk pembalasan semula. Ini yang paling berat. Ini kepada kenapa orang-orang yang mempunyai dosa akan takut. So Allah Ta'ala murka. Para anbiya takut. Datang kita untuk guru tarekat kata jangan takut, saya ada. Saya tak faham betul. Para nabi semua nafsi. Semua para nabi nafsi. Hanya Muhammad saja kata ana laha, akulah untuknya. Mana orang tersangkut dekat mahsyar nanti nak jalankan untuk pengiraan amal, tertangguh macam tu, terhenti, tak tahu nak buat apa. Dan bila dia pergi pada semua para nabi kata nafsi, aku ada buat salah juga, nafsi. Bahkan macam kata-kata yang dinukil oleh Nabi SAW, Nabi kata apa? Dalam Bukhari Muslim dia kata, semua para anbiya akan yang dijumpai oleh manusia yang beriman akan berkata, Tuhan, aku telah murka pada hari ini dengan satu kemurkaan yang tak dia pernah dia murka macam ni sebelum ni. Dan takkan dia murka macam ni selepas ni. Tuhanku hari ini murka dengan kemurkaan yang tak pernah dia murka. Macam para anbiya tadi pernah ada musnah kaum dia. Dia tahu kemurkaan Allah Ta'ala macam mana. Tak, hari ini Allah Ta'ala murka lebih teruk daripada mana-mana hari sebelum ni. Tak pernah murka macam ni. Dan takkan murka macam ni juga selepas ni.
Dan dikata lepas tu, nafsi, diri aku. Pergilah kau pada sekian. Berakhir dengan Rasulullah SAW. Datang kita pelik tu ada. Jangan takut. Itu para Nabi. Ini wali. Ini wali. Ini gila. Allah Maha Pengampun lah, susah betul nak cakap dengan orang. Memang kita tak Allah Maha Pengampun. Tapi tu, ini konteks dia. Bila kita kata Allah Ta'ala akan hisap, dan dia nak kita datang. Dia tak nak, dia tahu, kalau kita tahu tak ada tempat lari. Fa'aina tadhhabun, kamu lari mana ni? Kamu nak pergi mana? Ni soalan tak tanya, kira nak lari mana? Aina tadhhabun, kau lari mana? Pusing ke mana pun tak akan keluar kita dalam Allah Ta'ala. Dan bila kiamat nanti berlaku, takkan siapa boleh lari. Nyorok-nyorok ke belakang, malaikat terlupa last count. Hilang pula kan. Nyorok-nyorok, ambil tanah kamu sendiri balik. Tak boleh. Tak ada siapa boleh menyorok daripada orang lain. Tak ada siapa. Semua akan zahir. Semua akan nyata. Jadi bila macam tu sekali keadaan dia, Allah Ta'ala zahirkan untuk bagi tahu pada kita, bukan setakat dia ni keras, tapi dia apa? Dia boleh ampunkan. Mintalah. Yang orang kita lari terus kan. Cari Tuhan baru pula. Masalah lah. Kan? Cari Tuhan yang boleh menggantikan. Tak ada Tuhan boleh menggantikan Allah Ta'ala. Pasal dia saja yang boleh mengampunkan dosa. Hanya dia saja yang menerima taubat. Sebab dengar dia kata, yaqbalu taubata, tawwabur ghafur. Mana Allah Ta'ala letakkan diri dengan sifat tadi untuk ajar pada kita dia menerima taubat. So balik pada dia. Bukan lari. Takkan lari sampai ke mana? Tak ada tempat kita boleh lari selain daripada kepada Allah Ta'ala. Dia kata ilallahi marji'ukum, kalau Allah Ta'ala tempat kembali kamu. Tak ada siapa boleh balik ke tempat lain. Berakhir kita kepada Allah Ta'ala. So lari mana? So harapkanlah kasih sayang dia, harapkanlah. Pasal macam mana Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala simpan juga kasih sayang dia atau belas kasihan dia yang dikatakan rahmat. Dia berkata Allah Ta'ala jadikan rahmat tu 100 bahagian. Allah Ta'ala turunkan satu bahagian ke dunia, Allah Ta'ala simpan 99 bahagian akhirat. Satu bahagian tadilah yang berkasih sayangnya anak sayang mak, mak sayang anak, suami sayang isteri sebagainya. Satu bahagian je. 99 lagi Allah Ta'ala simpan untuk apa? Hamba-hambanya beriman pada kiamat nanti. Mana ketakutan yang benar. Macam kisah orang lelaki yang apa, bakar diri dia, minta anak dia bakar diri dia, kisar tulang dia, serakkan ketika hari berangin. Kau tak ampunkan, kenapa? Sebab benar, genuine dia punya ketakutan. Kalau tak kenapa kau buat apa yang kau buat, dia kata kena takut engkau ya Allah. Kau tak ampunkan dia macam tu. Masa dia di situ nampak bahawa ruang keampunan tadi besar. Memang kena minta ampun lah. Janganlah macam ego sangat. Kan dah tak ada benda dah, lantakkanlah. I sanggup untuk semua. Ya, dunia tak apa, akhirat jangan. Tak boleh lari kan. Api neraka tu panas, amat panas. Dan bahkan di dunia ni kita terbakar sekali je. Siapa pernah melecur, angkat tangan. No kan. Lepas tu hari tu je lah kan. Besok lusa hilang kan. Nah, neraka tak berhenti. Bahkan hari ini, hari esok makin berat. Azaban sa'uda, azab yang meningkat. Dia bukan tiap hari ni macam alah biasa, tegal biasa. Oh, ni bakar sekali, tak ada masalah dah. Oh, semalam gogok dah air kan, macam orang biasa minum air panas kan. Dia minum air panas kan, tak melecur mulut tau. Orang yang tak biasa minum je. Mula start melembung lah dah, mulut tak sedap dah makan. Jadi maksud dia, manusia tadi pembiasaan boleh untuk dunia betul, untuk akhirat jangan. Jangan fikir macam mana kat dunia. Pasal kadar dunia dan akhirat tu adalah benda berbeza. Sebab kenapa pembelajaran kita penting. Kita belajar sampai kenal, belajar sampai tahu. Berdasar pada ilmu tadi akan membetulkan kita punya fahaman. Pasal dunia tadi, pasal orang ingatkan kau dah ke dunia susah kan, akhirat susah, apa salahnya? Alah, sikit je. Ada orang yang salah faham juga pada dia ingatkan kat dunia, Allah Ta'ala sayang kat dunia, bagi kemudahan. Dia minta apa semua dapat, projek semua masuk. Dia ingatkan kat akhirat ni pun dia akan dapat the same privilege. Macam beliau masuk pasaraya, orang semua parking tempat biasa, dia parking tempat orang cacat. Atau dekat tempat untuk menanti tu, pasal kes kereta dia besar. Rasa sepak kereta wadah. Tak pasal kadang-kadang dia punya idea tu tau. Saya tak tahu apa dah akan jadi pada orang macam ni. Pasal bila sampai pada akhirat nanti, tak ada tempat dah. Masuk kubur tak ada macam Tan Sri kanan buat apa? Puan Sri ke kiri kanan. Ini tak? Tak ada kena. Mana ada macam tu? Pengasingan tak akan berlaku macam tu. Tak ada dengan pangkat. Kereta apa anda pakai? Awak pakai kereta apa? Motor apa pakai? Motor besar ke motor kecil? Tak ada beza. Tak ada malaikat kata, okey, orang motor besar kanan. Orang motor kecil kiri. Dah sana tak ada. Pasal tu kata kadang-kadang dia belajar. Diri kita ni kalau kita mempunyai kelebihan pun, belajar untuk jangan dapat privilege sangat. Betul tak? Belajar jangan sampai terlampau dimuliakan sangat. Bukan maksudnya kita letak kepala kita semua pijak. Tak, jangan terlampau nak orang. Contoh macam kalau ustaz lah. Ustaz, sila ustaz. Kan? Rupanya memang masjid je tu. Saya kadang-kadang kalau saya mengajar, saya angkat meja yang saya ceramah tu kan. Jadi saya tolong. Ustaz jangan buat. Saya kata pasal
Ya biasalah kan kita masuk kelas kan, saya tutup aircon, saya sekian, apa masalah dia? Dia orang tak boleh nampak macam, ustaz tak boleh angkat. Saya kata kenapa? Tak apa masalah dia kan. Nak tunggu dia orang kena lambat lagi. Nak semayang dah ni. Aku nak balik. Okay. Aku nak cepat kan. Aku nak balik ni. Kan dia orang dapat lambat. Slow. Guru tu guru. Tapi tak sampai macam tu. Lebih baik kan kata anak murid tu tua, guru tu muda. Takkanlah guru pakcik tua tu nak angkat meja dengan muka-muka gitu kan buasir betul. Kan? Ustaz muda, ustaz geraklah. Yang ini kadang-kadang ustaz nak silakan ustaz, silakan. Menyampah kadang-kadang. Kan? Oh, yang ustaz lah kan. Saya cakap tak apa, saya ustaz. Kalau orang lain cakap tak boleh lah, dia kata dengki dengan ustaz. Pasal benda tu macam asas tau. Pasal kadang-kadang belajar untuk tak dikedepankan sangat. Dah jalan beratur. It's okay for you. Beratur, tunggu. Pasal di situ akan merendahkan diri kita. Sebenarnya tajuk ni kita kata dipelajari oleh seorang bila dia pergi mana? Haji atau umrah kan. Dia rasa dah sepatutnya. Tapi dia ambil package mahal, masalah lah. Bukan saya suruh jangan pakai package mahal. Tapi sebenarnya kalau orang tu nak rasa hilang privilege, buat macam tu. Kan duduk dia ikut jalan biasa. Even macam menteri-menteri lah. Menteri-menteri yang hilang nak tahu kesesaran rakyat, suruh jalan keluar daripada tol sana, keluar tol sana. Pagi suruh ikut jalan biasa. Jangan pakai escort. Jangan halau orang kan. Nak suruh jalan sendiri tengok apa jadi. Dan jangan letak driver, suruh bawa sendiri. Tengok lenguh tak lenguh kaki. Tak pasal benda macam ni kita kata keadaan yang kadang-kadang tu masih privilege. Orang tu lupa. Pasal kat sana tak ada tempat dah. Tak ada siapa diasingkan, tak ada sekian, tak ada. Akhirat itu pasti berlaku. Kebangkitan akan jadi. Apa kita nak jawab? Dan yang ketiga, wasalisatu, dan ketiga dia kata, hiya hadhihi, ia adalah ini. Bila tak nyatakan, za'amal ladina kafaru, menyangka orang yang kafir, allan yub'atsu, mereka tak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan Muhammad, bahkan ya, demi Tuhanku, la tub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Summa tunabba'unna bima amiltum, kalian akan dikhabarkan berkenaan dengan apa kalian lakukan. Wa dzalika, dan itu, 'alallahi yasir, Allah Taala adalah mudah. Tak ada hilang rekod tau. Kita kalau universiti hilang tembak dengan Syiah, tak ada rekod dah. Budak kesian lah siapa belajar Yaman kan, universiti kena serang tu habis tak ada rekod. Yang tak ambil sijil pun ada. Yang tak ada sijil datang balik Malaysia tak ada. Kadang-kadang ingin jaga-jaga sikit. Ada ustaz, termasuk saya contoh je kan. Macam sijil tu tak dipegang. Maka tak usah tulis BA dan sebagainya. Sebab benda tu tak ada. Tak bawa balik. So tak usah lah tulis. Tak usah tulis pun. Tapi kalau dari sekarang ni saya pergi kan, rekod tak ada. Habis. Pasal ketika Syiah tu serang, dia ambil semua komputer tahu tak? Rekod, archive semua sekali, semua dia buat lari. Dan kita kata benda berkenaan macam budak-budak yang belajar habis hilang rekod. Okey, problem sekarang jadi tahu. Itu kalau archive kita di dunia ni. Archive akhirat lagi tak hilang tau. Tak ada je. Malaikat lupa hari. Hari ni kau tak salin. Kau tak salin hari ni. Tak ada salinan hari ni rupanya. Tinggal. Lepas tu kita, ya Allah, ada salinan. Aku ada buat benda baik hari tu. Takkan tinggal lah benda. Takkan tinggal. Amat mudah. Bangkit semula. Jadikan daripada tak ada kepada ada balik. Mudah. Pasal dulu mula-mula wujudkan kita adalah Allah Ta'ala. Wujudkan balik tak ada masalah. Pasal dah ada, dah siap dah. Dah pernah buat sekali, boleh buat sekali lagi. Tapi, masalah apa kedua? Rekod tadi. Amalan-amalan kita buat pun takkan ada tertinggal satu benda pun. Allah takkan terlepas satu benda pun. Tak akan terlepas. Tak akan lepas. Jadi dengan sebab itu kita kata kebimbangan besar manusia ni sebenarnya bukan pada bangkit semula. Yang tak apa lagi. Jasad sana lain. Masalah hisab tu. Nak jawab apa? Pasal Allah Ta'ala kata apa? Hal ajabtumur rasul. Adakah kalian jawab soalan yang kena tanya, adakah kalian tak menyahut seruan Rasul? Hal ajabtumur rasul. So nak jawab apa? Apa nak jawab? Itu kenapa golongan yang bersalah akan amat rasa bimbang. Golongan yang rasa yakin dengan gantian Allah Ta'ala, dia akan happy. Dia akan cakap ada gantian. Tapi tak adalah kita cakap pula benda ni macam jadi ada seorang setengah ustaz kata jangan jadikan agama candu bagi orang-orang miskin yang tertindas. Tak. Dia benda ni ada dua perkara. Ini macam kes sekarang ni kan, ada orang dia kata ini candu. Ustaz patut lawan. Seriously, dah masuk parlimen kau nak lawan apa? Bising macam mana pun, macam katakan contoh GST. Pusing mana pun kita, tak suka. Pergi kedai bayar barang kan masuk juga. Tak boleh buat apa. Faham tak? Macam lampu merah tu berhenti, lampu hijau tu jalan. Saya tak suka lampu merah berhenti. Merah melambangkan kan UMNO. Ini hijau melambangkan PAS. Kuning apa? Jadi kalau tak suka sekalipun color tersebut, anda tak boleh buat apa.
Saya sistem yang berlaku. Macam mana waktu sekian kelajuan kan. Saya kereta boleh mahal lah, tak boleh jalan laju. 100, kan baru ni ada nak letak mesin dalam kereta. Untuk kononnya sekat kelajuan kereta, jangan melebihi kelajuan tertentu. Kan banyak orang kata macam hal lah pula kan. Jadi anyway, banyaknya orang bawa lebih limit kan. Kita kena faham salah. Tapi faham tak, bila kita nampak tulisan tu 110 kan, tak suka ke? Kita suka ke? Kita happy ke tak happy ke? Soalan. Benda tu terlaksana tak? Terlaksana. Polis datang letak apa? Dia punya pistol kan. Dia tembak yang kita kelajuan. Tunggu depan saman tu ialah. Suka ke tak suka ke? Anda tetap kena. Faham tak? Dia konsep kena faham macam tu. Jadi benda tu tak usah pening kepala. Kalau dia kata orang curi dan sebagainya, lantak kita serah pada Allah Taala. Pasal Allah Taala Maha mengetahui. Pasal benda ni bukan di tangan kita, perubahan tadi. Bahkan ahli parlimen tak suka pun bukan ramai sangat. Bukan cukup majoriti untuk mengalahkan balik. So, in the end, serah pada Allah Taala. Dah habis cerita. Saya kira bising pun takkan berubah. Akan berubah keadaan. Mana benda tersebut dah dijalankan, jalan. Tapi kalau kita cakap pasal ada ustaz tegur. Dia kata pasal minggu ni, minggu bising tentang tajuk Habib-Habib. Kan? Kisah dia menari dan sebagainya. Zikir menari. Jadi ada orang kata kenapa sibuk tentang perkara ni? Sibuklah tentang GST. Saya kata kalau sibuk tentang GST, tak ada benda perubahan pun. Kita tak setuju pun, Allah Ta'ala insyaAllah akan imbus balik pada kita apa yang kita, orang curi dari kita. Anyway, yang tentang Habib-Habib tadi, ataupun kumpulan-kumpulan sesat yang menari-nari nombor 4 ni, apa zikir ni, kalau anda kata kita tak ajar anak kita, tak ajar masyarakat, orang akan terlibat. Sekali terlibat, nak keluar balik payah. Dah terlibat sama kan, contoh macam dah buat macam tu kan, gitu-gitu masuk televisyen. Kita cakap, haram ke? Nak patah balik tu payah. So from the start, jangan masuk. From the start, the JAKIM dah keluarkan garis panduan, ikut kan benda tersebut. Tak ada salah kat situ. Ini masalah bila tak suka dengan ni, JAKIM Wahabi. Pula. Masalah masyarakat kita ni masalah tau. Dia kata benda tu betul-betul dengan dalilnya, ikutlah. Kau tak setuju GST, tak ada masalah. Dia kata, saya tak setuju sebab JAKIM halalkan GST. Maka saya tak setuju dengan panduan selawat haul dan bla-bla-bla yang dibuat oleh mereka sebab diorang halalkan GST. La ilaha illallah syarikalah. Benda tu tadi kan, kita kata tak ada kaitan pun. Yang ini tajuk akidah. Kalau kau mati yang dia kata kita sibuk dengan minta dengan wali, ke neraka tau. Kalau kita syirik kepada Allah Ta'ala, neraka. Yang ini orang zalimi kita tak tahu dah mana duduk duit tadi sebagainya, dia ambil ke mana kan. Benda tadi dia curi duit kita, yang kita tak setuju pun dia nak ambil. Macam mana? Tahu macam mana nak gaduh? Kan takkan nak gaduh pula, tak kerja lain kita. Kan daripada RM1 6 sen. Lepas tu nak lawan gaduh untuk tajuk benda berkenaan. Masalah lah. Memang kita kata benda tadi dibincangkan oleh para ulama sendiri pun. Macam ustaz Zahazad, Zaharuddin sebagainya. Dia bincang tadi ketirisan, masalah pengagihan tu ke mana dan sebagainya, digunakan untuk apa. Lepas tu menteri-menteri tak ada pun penyumbangan lebih besar, patutnya lebih, bukan naik gaji lagi dan sebagainya. Jadi konsep dia benda tadi dilihat di situ. Dia bukan masalah kata-kata nak laksanakan jalan lah macam mana. Cukai pintu awak bayar. Jangan cukai pintu. Masalah betul lah diorang ni. Jenuh betul. 3-4 hari ni pening kepala. Buku tak siap lagi. Lepas tu kemudian nak kena jawab soalan pelik-pelik. Okey. Maka Allah Ta'ala kata lepas tu, lepas tak terangkan berkenaan kiamat itu benar, maka Allah kata apa? Fa'aminu billah. Maka kalian kenalah apa? Beriman dengan Allah. Wa rasulihi. Dan utusannya. Wan nuril ladzi anzalna. Dan cahaya yang kami turunkan. Bukan Nur Muhammad, yakni Al-Quran. Nur itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Okay? Bukannya Nur Muhammad. Ni orang kita tu. Nur ni apa? Kan mana ada kaitan dengan benda lain? Kan? Kalau anda katalah anda faham Nur Muhammad tu apa sekalipun, solat tetap wajib. Kan? Zakat tetap wajib. Puasa tetap wajib. Anda tak keluar daripada hukum Allah Ta'ala. Apa syariat laksana perintah anda kena buat. Pasal Nabi tak pernah tinggal pun. Yang pelik bila orang belajar tentang Nur Muhammad ni, last sekali dia tak semayang. Lagi pelik. Sampai kadang kita soal dengan orang macam ni kan, kata ilmu dia belajar ni ilmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke? Dia kata ya, pasti. Lepas tu asal Nabi solat bengkak-bengkak kaki, awak tak solat langsung? Kan? Solat macam tu dah. Tak nak syirik. Mana ni solat syirik lagi? Pasal ada dua. Apa masalah dia la syarikalah. Pelik betul. Nabi tak pernah ajar pun. Masalah dua ke satu ke dua. Saya kata kalau dia, pasal dia orang kata dalam dah ada satu. Kat luar, pasal kan orang zikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Dalamnya ada dia Nur Muhammad sallallahu. Nur Muhammad tu Allah.
Itu masalah dia. So, jadi yang ni satu dalam, dekat luar satu lagi. Dua, syirik ni dia kata. Macam ni cara syirik dia. Ini syirik dia, kubur sujud tak apa. Ini jangan syirik, ini tak boleh. Kena satu je. Satu je. Ini masalah pelik. Orang masyarakat kita tanya lah syarikat lah. Tak tahu lah kenapa. Tapi kena faham. Bila Allah Ta'ala nyatakan nur, pasal panduan kita untuk mendapat hidayah atau mendapat jalan sampai kepada Allah Ta'ala adalah Quran. Maka dia gelar dia sebagai nur. Bukan nur lain dah, tak ada nur lain dah. Rasul itu dan nur yang dibawa. Itu apa? Cahaya tadi itu Al-Quran yang Allah turunkan. Ikutlah. Berimanlah dan dia ikut. Dan iman tadi bukan setakat dengan kita kata dengan percaya, tapi kena dengan apa? Amal. Dengan amal. Wallahu ma ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala dengan apa yang kalian buat, kalian lakukan, khabir, amat luas pengetahuan. Mana tak satu benda pun fala takhfa alaihi min amalikum khafiyah. Maka takkan tersembunyi terhadap Allah Ta'ala daripada amalan-amalan kalian satu benda pun yang tersembunyi. Tak ada satu pun yang akan tersembunyi, semua sekali akan nyata. Dan sebab itu tak usahlah sibukkan berkenaan masalah falsafah. Saya kata, orang kata falsafah ni kan belajar falsafah haji, falsafah umrah. Saya kadang apa, nak cakap tak belajar, saya dah belajar sikit. Pasal kat sekolah Sanawi tu dia belajar ilmu mantik kan. Tu falsafah lah tu. Falsafah, mantik tu falsafah. Yang bahkan sekarang ada separuh apa orang dia letakkan syarat untuk menjadi mujtahid kena ada tahu falsafah, tahu mantik. Salah. Mantik ni kan dia kata contoh macam ilmu logik yang kita panggil apa, contoh macam apa perbahasan tentang ilmu akal ni. Dia sebenarnya tak beri kesan apa. Tak pandai orang yang tahu, tak bodoh orang yang tak tahu. Tak pandai orang yang tak tahu, cakap, "Uish, kau tak tahu, bodoh kau." Tak. Pandai tahu, "Oh, kau pandai." Tak. Orang yang tahu tak pandai pun. Orang yang tak tahu tak bodoh pun. Pasal kita kata benda tadi, kita kata memang batasan Allah letakkan. Pasal benda tu manusia level diri masing-masing. Memadai kita kenal tahu Allah Ta'ala dan kita jaga amal kita. Itu yang Allah Ta'ala tuntut pada kita. Tak dia tuntut pada kita untuk sibuk tahu. Mana maksud diri dalam diri ada diri kan. Apakah diri yang berfikir sebagainya, macam-macam benda pelik-pelik dia orang ni. Buang masa betul. Saya tak faham kenapa. Ya, sebab kenapa kadang-kadang bila jumpa dengan kumpulan macam ni kan saya ngelak. Ngelak tu apa? Bukan takut. Saya ngelak, saya cakap-cakap kan. Saya perbodohkan dia lebih teruk daripada biasa. Dan in the end kan saya kata macam bodoh je kan. Kadang-kadang kita tengok orang tu bukan budak tua, berumur, ada separuh tu sekarang macam zaman sekarang ni yang jenis apa? Jenis yang belajar tinggi-tinggi kan. Baru ni ada sekian super skill lah, apa benda lah, jusa dan sebagainya. Cakap macam tu. Pandang muka atas bawah. Saya kata macam kan, kalau budak kecil lempang dah. Dari orang tua kita kan. Kita restrict tau diri kita untuk cakap kasar. Tapi kadang-kadang duduk dengan orang macam ni saya tinggi suara. Saya tinggi suara. Dia macam ada satu surau dekat Luqman. Dia ajar ilmu akal. Dia macam dia tinggikan orang, dia kelebihan dalam akal mentafsirkan, takwilkan. Problem dia sekarang ni dalam tafsiran Al-Quran tak boleh orang buat macam tu. Penafsiran Al-Quran tak berlaku dengan akal kita. Bahkan Quran ditafsirkan Quran macam kita sebut dari tadi kan, Allah Ta'ala kata itu adalah mudah Allah Ta'ala. Kan kita sebut, kita baca ayat Quran juga, kita kan bawa saya rasa mengikut pandangan saya. Tak, Quran kata apa? Kita Quran cerita apa? Kita kata kebangkitan. Orang-orang kafir tak suka kebangkitan. Tak suka, kenapa? Sebab apa diorang tak suka kebangkitan? Benda tu ada isi kandungan sebenar yang masalah kebangkitan. Dan kita cerita bukan kisah Surah Yasin, bukan ikut akal kita. Macam ni tafsir Quran. Kalau kata orang yang suka tafsir sekian, saya jumpa sebenarnya, tapi nak sebut macam ni saya segan. Tapi tak apalah, pasal tuan-tuan tak kenal dia, saya cerita. Okey, ada seorang hamba Ta'ala ni, saya jumpa abang tu. Dia baik, dia bagus, baik. Orang yang dia kaji Quran 6 tahun. Seriously, 6 years. Tinggalkan kerjaya dia dan sebagainya, memang seorang yang dan kita duduk tu saya tengok dia dia bukan tingtong lah. Dia bukan yang jenis pakai makan pil. Jenis agak dia makan pilnya dia kan. Makan pilnya. Ini yang betul, yang elok, waras. Ada syarikat dan sebagainya. Duduk mula jumpa ustaz-ustaz lain. Dia jumpa orang lain sebenarnya. Dia jumpa dekat area Taman Melawati, dia jumpa orang kata jumpa saya. Dia pun pusing-pusing tengok dalam YouTube ada muka saya. Terus datang kelas lain, kelas tafsir Ustaz Qamar. Ustaz Qamar ajar tentang tafsir golongan yang batil kan. Mana Mu'tazilah tafsir Quran macam mana, Khawarij tafsir Quran macam mana. Dia series kan. Jadi dia datang kelas tu dia tertanya soalan pelik. Jadi orang kata dan jumpa Ustaz Adli. Jadi jumpa. Saya duduk dengan dia 2 session. 2 session pertama 2 sampai 4. Session kedua lepas sembahyang asar sampai 7. 2 session. Saya duduklah. Tapi lah saya yang saya sesal bukan masalah setakat masalah pendirian dia. Masalah saya tinggi suara dengan dia banyak sangat. Dia tua dari saya. Kalau saya cakap saya kan, abang,
Macam itu kan. Saya tinggi suara, serius. Kau siapa dengar saya cakap dengan dia, saya macam saya gaduh lah. So, saya kata tak nak jumpa orang macam ni pasal dia terjemah Quran pelik sikit. Dia terjemah Quran contoh macam dia kata wadzati dzarwa tu balik pada neutron, elektron dan sebagainya. Tu menceritakan tentang apa? Artificial intelligence, wireless telecommunication. Iya kak, kalau akak dengar tu kan semua tu. Sampai saya buat jahat kan. Dia kata benda dah membukti kebenaran Al-Quran dan sebagainya. Saya kata bang, abang, saya panggil Zul macam ni. Kau duduk depan ni, abang cerita sekarang saya tengok abang yakinkan ni Quran benar dengan apa benda abang tahu. Dia diam macam tu. So, dia kata, ustaz jangan nak kata bahawa kalau saya tak boleh terangkan bahawa Quran tak betul. Tak, abang tak betul, Quran betul. Saya kata dengan dia. Memang lama kat atas, dekat sini kau tu kat atas. Dan saya bukan tak nak jumpa, pasal jumpa dengan orang macam ni kan, yang kadang-kadang orang yang delusional ataupun tersalah faham. Kita anggap dia baik, salah faham. Tapi dia emphasize, impose kepada orang lain tentang pengetahuan tadi. Dia kata dia jumpa dengan mufti tak ada jawab. Jumpa dengan siang tak ada jawab kan, semua orang diam kan. Saya bantai kau punya. Dia cakap sini, saya pantang sini. Ustaz tak benar, tak boleh. Dia kata ni masalah ahli agama, dia kata. Dia kata kalau saya masalah ahli agama, macam cakap apa dia kata. Kan, abang ahli agama kan nak bincangkan tentang ni. Pasal dia kata dia ulul albab dalam masalah wireless communication. Jadi abang kata, saya kata abang bukan ulul albab dalam tafsir Quran. Dia pasal ayat Quran, kalau duduk depan ni dia cakap, memang kejap lagi ayat Quran. Tapi pada tajuk yang dia ada je. Saya petik ayat Quran di tempat lain, dia tak faham. Saya tak faham, dia kata. Saya kata baca saya sekian. Saya ingatkan dia tahu semua. Saya campak dah 3 ayat yang tak ada daripada yang dia tahu. Dia terkejat. Jadi maksud dia dah hafal. Dia sebut sekian ayat ni, ayat tu, ayat ni, itu. Tapi dia kadang baca separuh. Saya kata, bang, baca habis. Atau saya kata, bang, sebelum tu apa kata apa? Awak tak kata apa sebelum tu? Pasal Quran tak diterjemahkan macam tu. Just a word. Dia the whole context. Jadi, kadang bukan saya tak nak jumpa macam ni. Bahkan saya layan. Kalau sekali duduk, saya layan. Memang betul, saya layan betul. Kadang-kadang orang kata tak ada kerja ke layan. Ya, saya layan. Tapi saya layan tadi kan, kadang-kadang saya sedih sebab apa tahu? Saya tertinggi suara dengan dia. Memang kadang-kadang hilang pasal dia start cakap benda-benda yang pelik je kan. Yang kurang kurang daripada batasan. Dia ada standard tau. Dia sembang orang, dia ada standard. Dia ada level dia. Dia bawah dia tu kan. Saya start cakap jaya macam budak-budak. Dia bawah daripada level tu, saya cakap tinggi suara dengan dia. Maksudnya dia cakap sepatah, saya bantai. Sebab dia bantai. Sampai sekali dia ni. Tapi in the end dia kata terima kasih lah sebab bagi tahu dan sebagainya. Terima kasih ustaz je yang duduk dengan saya. Dia kata, yelah saya tak ada masalah. Abang datang lah lagi. Tapi kalau abang terang macam ni tafsir depan orang, saya bantai abang. Saya kata, saya kata itu. Saya akan bangkang abang depan orang. Jangan cerita depan saya. Abang cerita dengan orang lain, lantak kan. Orang tak nak tegur, terpulang. Tapi kalau depan saya abang cerita, saya akan bangkang abang. Depan orang. Saya kata dengan dia tu. Dia ni lah. Tapi dia kata terima kasih dah sebagainya. Lepas tu sampai sekarang tak datang lagi. 2 minggu dah kot. Tapi cerita dia kisah tu lah. Kadang-kadang kita bimbang kasar dengan orang-orang yang berumur ni. Sebab kadang-kadang bila dia terlebih fikir ke, terlebih tahu ke. Tapi bagus dia semayang lagi lah, alhamdulillah. Tapi dia tak, bila time penjelasan Quran tadi dia tak nak refer hadis. Dia buka kamus. Dictionary. Yang masalahnya advanced English dictionary bla bla bla. Saya kata lisan Arab buka tak? Kamus Arab. Kamus Arab lisan Arab tu besar. 12 jilid tu tak? Dictionary kita besar mana? Besar tu kan? Ni dictionary Arab tu, 12 jilid. Arab. Saya kata abang buka tak kamus Arab. Saya buka kamus sekian. Saya kata, pasti saya marah dia tahu. Pasal sekali saya tinggi suara. Saya kata abang boleh sibuk buka kamus, abang lupakan hadis Nabi. Dia gitu kan. Kamus baru lagi dikarang. Bandingkan Nabi, kamus lewat lagi. Nabi awal lagi dia tu, abang tinggalkan Nabi, abang ikut kamus saya kata. Pasal saya kata istilah bahasa adalah dipakai, tapi selepas tak ada makna syarak. Kalau ada Quran hadis, Quran kata-kata sahabat, Quran kata tabi'in, lepas tu tak ada yang ni baru Quran dengan bahasa Arab. Ni apa pergi lompat bahasa Arab lawan siapa suruh? Macam tu macam mai budak lah. Yang tak senonoh juga. Saya kata tak senonoh saya. Kan? Sampai kita dia gitu kan. Dia ni. Dia macam sekian. Dan in the end di akhirnya dia kata dengan saya kenapa tak refer hadis? Sebab dia kata tak jumpa dalam hadis tentang wireless telecommunication. In the end dia kata macam tu. Saya kata abang punya interpretation, abang tak boleh apply pada orang. Saya kata. Orang badui duduk tepi padang pasir tu pun Al-Quran tuju pada dia, bukan pada orang yang berilmu macam abang saja. Dia kata macam tu. Jadi itulah habis tamat. Ni panjang punya cerita tu. Zul nak rekod. Dia tak nak rekod. Dia tak Imran tak bagi. Yang tak boleh lah pasal benda ni bahaya. Bahaya pasal penafsiran Al-Quran sebagainya. Pasal memang kita kata benda-benda tak penting pun. Pengetahuan yang macam tu tak penting, bahaya.
Bahkan dia merosakkan kita punya practice of Islam. Praktis Islam tu kita akan gagal. Sebab kita yang dituntut kepada kita adalah kepatuhan daripada Allah Taala, perintah, ke atas Nabi penyampaian, ke atas kita penerimaan, pelaksanaan. Bukan kejahatan kita untuk mempersoal, argue balik pada Nabi SAW. Start arguing saja masalah. Jadi problem sebenarnya masa kita sekarang ni. Tahu pandai sangat ke tak tahulah. Nak kata pandai tak pandai, nak kata bodoh tak boleh. Kan pasal pandai baca. Bahkan rajin membaca. Tapi sumber tu salah. Start sumber salah, habis gagal. Walaupun dia kata orang tu paling pandai sekalipun, tu bahaya dia. Sebab itu tinggalkan benda pelik-pelik macam tu. Jangan mula nak tadabbur Quran tanpa belajar tafsir dan sebagainya. Jangan buat. Seronok tadabbur Quran. Ayo datang kelas tadabbur. You tak ada kan. I ada kelas tadabbur ustaz ni best kan. Dia ceritakan rahsia-rahsia huruf apa ni, rahsia, semua rahsia. Tak ada kerja lain. Yang betul ada tak nak disebut yang rahsia. Yang tak perintah suruh buat tak buat. Rahsia ini, rahsia alif lam mim, rahsia sekian, rahsia apa benda lah, tak senonohnya kan. Lepas tu saya ulang balik pada saya cakap, tahu ke tak tahu benda-benda tadi, anda tetap kena solat. Dosa anda dikira. Tak boleh dengki dengan orang. Tak boleh sekian, tak boleh khianat. Semua sekali tak boleh buat. Tak boleh, haram. Itu je, kita tetap hamba. Tinggi mana pun ilmu kita masih hamba. Tinggi mana pun ilmu kita anak, kita tetap kena buat baik pada mak bapak kita. Tinggi mana pun seorang tu punya ilmu kan, perempuan, dia tetap kena hormati suami dia. Tak ada timbul masalah satu peringkat dia telah terbuka daripada kokon. Tak ada. Keluar. Emerge as a butterfly. I'm not a caterpillar anymore. Gila ke? Kan? Tak senonoh betul. Saya tak faham kenapa. Tahulah. Tapi ini bukan marah. Ini beleti. Wa qauluhu dan Allah Taala lepas tu. Yauma yajma'ukum li yaumil jam'. Hari yang bahaya ni, yang mana kita kata benda tersebut tidak ada dan tersembunyi dalam Allah Taala sebarang perkara. Yauma yajma'ukum li yaumil jam'. Hari di mana dihimpun kalian untuk perhimpunan. Wa huwa yaumul qiyamah, itu hari kebangkitan semula. Summiya bidzalika, dinamakan sedemikian hari kiamat sebagai yaumul jam', li'annahu yujma'u fihi al-awwalun, dihimpunkan padanya orang-orang yang terdahulu, wal akhiruna, orang-orang yang terkemudian, fi sa'idin wahid, pada pentas yang satu pentas, tak ada pentas lain. Tak ada macam sini orang Malaysia, Melayu, sana Filipina, sana tak ada, semua sekali dalam tu. Semua sekali daripada awal sejak zaman Adam sampai yang terakhir sekali. Yusmi'uhumud da'i, akan memperdengarkan suara pada mereka ni. Siapa bercakap semua akan dengar. Kedudukannya masa tak ada sebarang, semua akan dengar. Wa yanfudha humul albasar, dan menembusi kena pada mereka ni semua pandangan. Kalau orang pandang semua nampak. Kita tak ada bayangkan, tunggu sampai sana. Mungkin kita kena nampak macam mana kalau duduk sini belakang orang ni. Pasal zaman sekarang ni kita ada tinggi rendah, tahu tak? Orang tinggi, orang rendah sebagainya. Jadi kat sana macam mana keadaan? Kita bangkit nanti dengan jasad besar. Kalau ahli neraka, seriously. Kan? Nak gigi sebatang gigi besar bukit Uhud. Kalau yang lain tu 60 hasta tinggi Adam AS. Tapi ada para ulama kata itu ketika lepas masuk dalam syurga atau neraka. Masuk neraka tadi dia akan expand badan dia sebesar itu. Yang masuk syurga akan masuk sebagaimana saiz Adam AS, rupa Adam. Tapi ketika waktu mahsyar, dia bayangkan tak ada siapa yang terlepas. Orang pandang semua nampak. Boleh nampak. As long as boleh ada, boleh nampak pandangan. Tak ada siapa tersembunyi. Sorok ke, terbelakang bukit ke, tak ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dan surah Hud ayat 103. Zalika yaumun mujma'un lahun nas. Itu adalah hari yang dihimpunkan untuknya manusia. Wa zalika yaum masyhud, dan itulah hari yang disaksikan. Berlaku penyaksian kepada semua orang. Bahkan dilihat dengan mata, disaksikan dengan amal. Dan amal yang dia buat akan disaksikan. Pandangan mata semua orang akan dapat tembus kepada dia. Tak ada siapa tersembunyi. Dan bahkan tak ada siapa berpakaian pada hari berkenaan, kecuali orang-orang yang telah beri pakaian, macam hadis Nabi sebutkan atas kemuliaan Quran atau kemuliaan anak yang menghafal Quran dan sebagainya. Itu adalah. Yang lain tak ada. Bogir telanjang. Menunggu bergerak kan, tunggu untuk dihisap, semua bogir telanjang. Tak ada siapa yang ada macam baju ke kan, kot, tak ada. Habis. Tapi kerana kesibukan hari berkenaan, macam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tanya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kan semua orang lelaki wanita tengok pada aurat masing-masing. Nabi kata kesibukan hari berkenaan lebih besar. Kesibukan hari berkenaan lebih besar. Mana terlampau besar sangat kesibukan tadi sampai tak ada siapa ada masa nak jeling-jeling kiri kanan. Jeling-jeling kiri kanan, tak ada masa. Pasal dahsyat sangat apa yang berlaku.
Dia kata apa? Dia kata sebab tu, wa qala ta'ala, telah nyatakan ayat lain, surah Al-Waqi'ah ayat 49, 50, Allah katakan, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sungguhnya orang-orang yang terawal, mula-mula sekali, dan terkemudian benar-benar mujma'un, dihimpunkan, ila miqat, pada satu tempat perhentian, satu tempat perjanjian, yaumin ma'lum, pada hari yang telah ditetapkan. Tak ada siapa boleh lari. Wa qauluhu, Allah Ta'ala nyatakan pada hari perhimpunan tadi, zalika yaumut taghabun, itulah hari apa? Kehilangan. Orang hilang modal, hilang dia punya, macam kita sebut tadi kan, kita kata taghabun tadi adalah gambaran tentang kehilangan. Kita diberikan masa, tempoh untuk beli belah pada satu pasar, untuk beli, dapatkan modal, dapatkan sekian. Tapi ada orang kan sampai pada hari tersebut, dan time limited. Masuk pasar, beli barang, keluar balik, dan berjalan berlayar. Apa beli, sampai akan dipakai pada tempat satu lagi. Apa yang tertinggal daripada harta-harta, duit atau apa mata wang situ, tak akan boleh pakai tempat satu lagi. Yang ini kata mana limited time. Sampai sana nanti, itulah hari apa? Hari loss. Hari di mana orang akan rasa kehilangan. Oh, hilang, rugi modal, rugi apa, tak ada untung. Bahkan tergadai diri pun ada. Jadi berkata, qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, huwa, ia, taghabun tu, ismun min asma' yaumil qiyamah, ia adalah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Wa dzalika, dan itu adalah anna ahlal jannati yaghbinuna ahlan nar, bahawa orang-orang yang itu ahli syurga ni, yaghbinuna ahlan nar, menunjukkan apa, keuntungan kepada orang-orang yang mana dia kata apa, dia tunjukkan untung kepada orang-orang yang masuk neraka. Penghuni neraka syurga berkeuntungan ke atas penghuni-penghuni neraka. Sebab kalau kita balik pada asal syurga dan neraka ni kan, dia ada ratio. So siapa masuk syurga, satu, timbangan belakang ni apa? 199. Maksud dia, siapa dapat masuk syurga, dia telah apa tahu, untung. Yang ini, yang rugi bagi ganti dia masuk neraka, ada 199 sebagai ganti dia. Pasal ratio syurga neraka ni 1 dalam 1000. 1 in a 1000. Satu masuk syurga, Bukhari Muslim 909 dalam neraka. Walaupun Nabi SAW sebut berkenaan dengan akan memenuhkan jumlah tersebut, Ya'juj dan Ma'juj, tapi berapa banyak sangat. Kita sekarang mungkin bilang-bilang juga berapa banyak Ya'juj Ma'juj isi, tahu tak? Bukan lepas semua orang sekali. Bukan semua orang lepas dengan mudah macam tu. Kerana tu kita kata syurga ini mahal. Syurga itu mahal. Memang jalan ke syurga itu mudah, tapi dihiasi dengan halangan. Cuma kita kata namun gitu, kalau orang tu tak bekerja untuk mendapatkan, syurga tu jadi mahal. Walaupun benda tu kecil je. Kamu menghadiri kelas, berzikir, baca Quran, tinggalkan yang haram. Tinggalkan haram je, Nabi ajarkan. Tinggal yang haram, elakkan yang haram. Kau tak boleh buat baik sangat, tahan diri benda haram, cukup dah. Orang tak reti puasa sunat, tak reti, tak ada hal. Apa, last sekali, jangan buat haram je. Jangan buat haram. Kau dah buat haram, belajar bertaubat. Masa dia tak pernah habis. Masa dia orang tu kena usahakan sedaya upaya. Jangan kena ada effort untuk dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Bukan dia sibuk tunggu saja. Pasal tak sebut dalam Quran, ada banyak ayat. Allah kata, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Berlumbalah kalian kepada keampunan Tuhan kalian dan juga syurga. Dan dalam surah macam surah Al-Imran 133, Allah kata, wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin rabbikum, kepada keampunan Tuhan kamu, wa jannatin, dan syurga. Pasal dia perlukan perebutan. Tahu berebut. Dan kita tak akan tindas orang, tapi nilai kita adalah berdasar pada berapa banyak kita buat untuk diri kita sendiri. Tindas orang tak boleh. Kita akan boleh nak lepaskan diri kita, pijak kepala dia masuk syurga, takkan lepas. Tapi dalam masa sama, kita apa effort kita buat untuk diri kita sendiri, ya itu akan dikira. Wa kadzalika qala Qatadah wa Mujahid, berkata Qatadah dan Mujahid kata sedemikian. Wa qala Muqatil bin Hayyan, dan berkata Muqatil bin Hayyan, la ghubna, tidak ada sebarang kerugian atau loss, a'zamu, keuntungan. Dia pakai dua, la ghubna, tidak ada keuntungan, a'zamu, lebih besar, min an yadkhulaha ulail jannah, berbanding dengan masuknya orang-orang ni ke dalam syurga, wa yadhhabu bi ulaika ila nar, dan pergi orang ni ke mana? Kehilangan atau keuntungan atau kehilangan, dua-dua. Mana tak ada lebih untung berbanding dengan orang yang dimasukkan syurga, dan tak ada lebih hilang, lebih loss. Orang mati anak ke, mati suami ke, mati sekian, tak ada lebih loss berbanding dengan orang yang dimasukkan ke neraka. Tak ada lebih loss. Loss paling besar adalah yang berlaku pada hari tersebut adalah masuk neraka. Gain paling besar adalah apa? Masuk syurga. Pasal perkataan ghubn tu dia boleh pakai daripada dua arah.
Cuma dia kata taqabun tadi ada untung ada rugi. Macam taqabun tadi kata kehilangan, loss kan. Tapi bila dalam macam kata Ibn Hayyan kata macam disebut dia zalika anal orang ahli syurga tadi berkeuntungan ke atas orang ahli neraka. Yang ni hum tadi dipakai dengan maksud gain atau loss. The words yang pakai untuk dua. Macam contoh raghiba lah, raghiba. Mana raghiba? Raghiba fi, kalau saya kata raghibtu fika, saya suka awak. Atau itu ayat itu tak betul. Raghibtu fi syai, saya suka teh. Tapi manusia pun boleh juga. Raghibtu fika. Kalau satu lagi raghibtu anka, saya tak suka awak. Mana suka, the word raghiba boleh pakai untuk dua. Boleh pergi kepada maksud suka, boleh pergi kepada maksud benci. Tukar apa huruf jar je. Raghiba fi maksud dia suka. Raghiba an maksud dia tak suka. Raghiba fi dengan raghiba an. Jadi macam ghubn tadi. Ghubnun tu macam juga gain and loss. So dia kata tak ada gain yang kedapatan yang lebih besar banding bahawa dimasukkan mereka ni ke dalam syurga dan dipergikan dengan mereka ni ke dalam neraka. Tak ada lebih teruk dari itu. Atau tak ada panggil apa? Urus niaga terbesar ataupun yang paling besar berlaku pun gitu. Qultu berkata Ibnu Katsir, waqad fusira dzalika dan telah diterjemahkan itu yang ayat tadi biqaulihi ta'ala. Sebenarnya yaumut taghabun dijelaskan apa kata taghabun tadi. Wa may yu'min billah. Ayat berikutnya. Itulah tafsir sebenar. Wa may yu'min billah, dan siapa beriman dengan Allah. Wa ya'mal salihah, dan beramal salih. Yukaffir anhu sayyiatihi, dia akan hapuskan daripadanya keburukan-keburukannya. Wa yadkhuluhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dia masukkan dia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang paling besar. Dan sebaliknya, walladzina kafaru, dan orang yang kafir, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan terhadap ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka lah penghuni-penghuni neraka. Khalidina fiha, seburuk-buruk mereka kekal dalamnya. Khalidina, mereka kekal dalamnya. Wa bi'sal masir, dan ialah seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya tafsiran ni maksudnya banyak bila mutaghabun tadi lah loss and gain. Mana siapa ke sini dialah yang beruntung, siapa ke sini dialah yang rugi. Kafir kat sini yang engkar ke ataupun yang non-Muslim? Yang sebenarnya kalau ikutkan di hari akhirat nanti, orang-orang yang kafir mana tu lagi? Kedua itu, waladzina kafaru tu. Balik kepada orang yang non-Muslim. Pasal Muslim tadi, itu maksud dia. Seorang Muslim tadi, dia masih lagi mempunyai harapan. Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala azab. Contoh macam dalam kita bincang berkenaan masalah surah Mumtahanah. Kan janji kan? Janji yang Allah Ta'ala ambil pada kita untuk buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Okey. Insya'a azabahu. Ya. Dia nak tengok pasal dalam hadis Nabi ada diterangkan. Dalam kisah ni tak, dalam hadis Bukhari Muslim, dia panjang, dia kalau baca balik kita jumpa. Dia kata apa? Dia kata daripada Ubadah bin Samit, dia kata daripada Abu Idris, dia kata sami'a Ubadah bin Samit, dia dengar daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, berkata Ubadah bin Samit, kunna indan nabi, kami dahulu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, baginda pun bersabda, atubayi'uni, adakah kalian nak berjanji denganku, buat bai'ah denganku, ala alla tusyriku billahi syai'a, di atas bahawa kalian tidak akan menyekutukan dengan Allah Ta'ala suatu benda pun, wala taznun, dan kalian tak akan berzina, wala tasriku, dan kalian tak akan mencuri, wa qara'a ayatin nisa, dan baca ayat nisa, ayat yang wanita yang bai'ah yang di akhir surah Mumtahanah kan, surah Mumtahanah. Okey, wa aktsaru lafzi Sufyan qara'al ayah, dan Sufyan Ats-Tsauri dia kata Nabi baca ayat tu, baca ayat tersebut, qara'al ayah. Dan tu Nabi sebut, faman wafa minkum, barang siapa yang setia, janji dan setia di kalangan kalian, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahala dia ke atas Allah Taala. Tunggu Allah Taala bagi. Jangan harapkan untuk ganjaran duniawi, dapat barang. Tu Nabi ajar dah sebenarnya. Tapi orang kita salah faham lagi. Dia ingat dia buat baik nanti dia kaya. When wealthy, maksud dia itulah tanda kita betul. Kalau miskin, ni mesti solat tak betul ni. Apa hal? Kan? Orang kita masalah tu, dia nampak duniawi tu sebagai ukuran.
Memang Allah Ta'ala berikan kepada siapa dia nak. Pasal dunia ni Allah Ta'ala bagi siapa dia nak dan siapa dia menyampah. Siapa dia nak, siapa sayang, dia bagi dua-dua. Dia sayang pun dia bagi, dia tak suka pun dia bagi. Tapi akhirat dia bagi orang dia sayang saja. Dan sebab itu orang yang tak faham ni, dia akan masalah sikit. Pasal Nabi kata, barang siapa tunaikan janji-janji tersebut. Jangan menyekutukan, dia baca surah Al-Mumtahanah ayat terakhir tu. Baca situ. Jadi bila lepas tu, Nabi kata, dia kata situ, barang siapa tunaikan di kalangan kalian, maka pahala dia kepada Allah Ta'ala. Jangan minta upah kat sini, jangan tunggu sini. Wa man asaba min dzalika syai'a. Dan barang siapa yang tertimpa, terkena satu benda daripada benda-benda tadi, terzina ke, tersekian sebagainya, fa'uqiba, maka dia dihukum dengan hukuman duniawi. Contoh macam dia berzina, kena sebat, fahuwa kaffaratul lahu, maka ia adalah penghampusan dosa baginya. Mana dia kena laksana kat atas dia hudud, maka hilanglah dosa dia. Okey. Wa man asaba minha syai'a, wa man asaba minha syai'a min dzalika, dan siapa yang tertimpa daripadanya sesuatu daripada benda-benda berkenaan, fasatarahu Allah Ta'ala sembunyikan, tak tunjukkan cerita. Yang ada orang yang buat dosa orang tak tahu. Allah Ta'ala sembunyikan kat atas dia. Dan dia tak kena hukum. Maksudnya tak kena hukum sebat ke, tak pernah kena hukum sekian. Dia buat dosa tapi Allah Ta'ala tak hukum dia dengan benda tu. Fahuwa ilallah, maka dia ni punya urusan kembali pada Allah. Insya'a, jika Allah Ta'ala nak, azabahu, Allah Ta'ala azab dia. Wa insya'a, jika Allah Ta'ala nak, ghafarahu, Ta'ala tutup bagi dia. Tutup. Ampunkan, tutup. Maksud tak? Faham tak? Jadi maksud dia, yang kena hukuman, hapus. Yang tak kena hukuman, terpulang pada Allah Ta'ala. Sebab kenapa kita kalau orang mati minum arak sekalipun, mati berzina sekalipun, kita tetap kena uruskan dia sebagai seorang Muslim. Tajuk dia bila semayang, kita tak kena doakan, Allahumma lahu warhamhu, kan? Mati berzina, kerah, kejang, ubat sakit jantung, mati. Kan? Berzina. Kena bawa pergi hospital, bawa lari kan sebagainya. Okey. Anyway, kalau kita cerita bab ni, ketika doakan, dia tetap kata Allahumma lahu warhamhu. Jangan kata Allahumma anhu, jangan laknat dia pula. Ini jahat gila ni, Allah laknat dia, bakarlah dia api neraka. Tak boleh. Anda kena doakan keampunan, walaupun dia mati dalam keadaan macam tu. Sebab balik pada asal, Nabi kata insya'a, kalau Allah tak nak, azabahu, wa insya'a ghafara lahu. Kalau tak nak, Allah Ta'ala ampunkan. Kalau tak nak, Allah Ta'ala azab. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala ampunkan. Pasal ini hak mutlak Allah Ta'ala. Yang tak ada siapa boleh masuk tengah-tengah tu dan kata, ya Allah tak adil. Tak. Itu hak dia. Ya, rahmat Allah Ta'ala tu luas. Jadi kalau kena lepas, nak Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala bagi. Jangan kita masuk tengah-tengah, jadi orang awal untuk menghalang dia masuk syurga. Tak ada. Tak boleh. Faham? Jelas? Okay, jadi itu yang dimaksudkan dalam apa yang dimaksudkan dengan ayat Quran tersebut. Maksud dia kalau daripada kisah ni, memang orang-orang yang tersebut terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi kita kata macam kata kafir mana? Saya kata kafir tadi, kafir yang bukan Islam, non-Muslim. Kalau kafir yang kita tahu kufur kerana berdosa dan sebagainya, kufur nikmat ke, maka orang tersebut masih ada harapan lagi. Tapi lah masih tergantung, sebab ratio 1/1000. Mungkin Allah Ta'ala bagi ni kan, you are the last one. Tak ada dah, tak sampai dah. Tak sampai dah. Dah Allah bagi 1/1000 dah tak bagi dah, tak lepas. Boleh juga. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala ampun, nak Allah Ta'ala azab. So maksudnya tergantung pada apa? Keputusan Allah Ta'ala yang kita tak tahu apa jadi. Betul kita kata Allah Ta'ala Maha Pengampun Penyayang. Masalah sekarang ni, awak punya harapan betul ke tidak? Sejauh manakah kebenaran apa kita rasakan tadi? Saya ada orang tu tiru, ada orang dia tiru tak? Tiru. Dia copycat. Dia copycat. Orang ni kata dia pun tiru, dia follow. Dia tak ada rasa dalam hati dia kosong. Tapi dia tiru orang. Ini tak jalan. Tak sampai kepada benda yang dikehendaki. Jelas? Dan waqad taqaddama tafsiru mithlu dzalika ghairu marrah. Dia kata telah berlalu penafsiran yang demikian, tafsir penjelasan macam ni bukan sekali saja, dah banyak dah diterangkan. Mana tentang bandingan keuntungan masuk syurga, kerugian yang masuk neraka. Itulah taghabun yang dimaksudkan. Jelas Kita berhenti kat sini, insya-Allah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.